Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Tuan-tuan puan-puan, hari ini kita nak bercerita tentang Cardano. Okey, so kalau siapa yang belum tahu, Cardano telah buat pengumuman yang mereka akan melancarkan smart contract melalui Alonzo Mainnet pada 12 September dan market sangat-sangat positif terhadap news tersebut dan harga Cardano pun dah naik lebih daripada $2. Sebab saya pun duk follow juga Cardano ni kan. In case kalau ada announcement, boleh tak dia pergi above $2? Macam saya duk cerita dekat Twitter kan, siapa follow dekat Twitter boleh nampak. So alhamdulillah Cardano dah naik atas daripada $2 dan hari ni kita nak cerita what is next for Cardano. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan puan, isu smart contract dan Cardano inilah yang sering dibangkitkan oleh ramai pihak kan. So siapa yang follower Cardano memang faham sangat. Ini antara kritikan yang Cardano dapat. Orang duk tanya bila nak launch smart contract, dan akhirnya sudah ada satu tarikh yang muktamad dalam pelancaran smart contract. Jadi kita nak discuss tentang Cardano dalam video ni lah. Okey, sebelum itu kita nak tengok market cryptocurrency. Alright. So, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, market cryptocurrency sudah kembali ke 2 trilion USD. Okey, so sejak dia jatuh pada 19 Mei kan, dia pergi dalam 1 trilion lebih. Sekarang dah kembali kepada 2 trilion. Walaupun Bitcoin tidak mencecah all time high dia yang lepas sekitar 64 ke 65k, tetapi dari sudut market cap sangat-sangat positif. Sekarang dah 2 trilion lebih lah, alhamdulillah. Okay, so sekarang ni sebenarnya most of the coin tengah mengalami retracement kecuali XRP. Tapi dalam video ni kita tak nak cerita XRP, kita nak cerita Cardano lah. XRP dia ada cerita dia yang lain. Itu mungkin kena cerita dalam next video. Okay, so XRP yang naik, yang lain semua basically follow Bitcoin, dia buat retracement. Okay, so yang naik banyak pun Torchain, Bitcoin Gold, Ethereum Classic, Helium, XRP. So tak banyak lah yang naik. Dogecoin, Solana pun naik juga kan. Okay, so yang turun pun rasanya tak banyak yang turun. SafeMoon memang saya tak tahulah nak cakap apa kan. Sebab dulu kita pernah cerita tentang SafeMoon, tapi orang bantai kita pula kan. Tapi inilah hakikatnya. So hopefully tuan-tuan puan-puan faham kenapa bila saya kata SafeMoon is something not sustainable kan. Contohnya sebab bila banyak yang naik kan, dia tak dapat nak naik sangat. Okay, sebab all this kind of token, dia kalau hype dia dah mati, token tu pun akan merudum juga. Okay, yang lain tak banyak turun lah. Ravencoin, Sushitel Coin. Okay, so mostly dia sedang ikut Bitcoin. Okay, next kita tengok dekat carta Bitcoin tuan-tuan dan puan. Okay, so kalau tengok dekat short term kan, sejak dia naik ni, saya nampak, okay, kalau saya buka dalam 4 hour chart ni, alamak, okay, nampaknya ada sedikit gangguan teknikal pula dekat trading view ni. Okay, tak apa. While dia tengah loading, okay, tak apa, saya reload. Kita tengok Bitcoin dominance sekejap. Sementara dia reload ni, kita tengok Bitcoin dominance. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, dominasi Bitcoin semakin menurun sebab last dia punya resistance adalah 48%. Dan waktu dia pump hari tu kan, sampai awal bulan Ogos ni, nampak seolah-olah dia boleh naik lagi. Tetapi benda tu tidak berlaku sebab Ethereum pun dengan news
positive news tentang Ethereum dengan London hard fork dia. So Ethereum berjaya boom. So dominasi Bitcoin pun semakin menurun lah, dan sekarang pun nampaknya dia semakin menurun, dan ini adalah bagus. Kalau dominasi turun, harga Bitcoin naik, dan altcoin akan naik lagi banyak lah. Tetapi macam kita nampak sekarang ni, harga Bitcoin sedang menurun sedikit. So that's why kebanyakan altcoin tengah menurun, kecuali beberapa altcoin lah kan, macam Torchain, XRP yang kita tengok tadi. Okay, so all in all sekarang ni, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, dia punya ini adalah last dia punya kita panggil support dia dekat dominance dia, dan sekarang pun dia dekat bahagian support ni. So kita kena tengok by esok, sebab esok market akan buka, esok hari Isnin malam market akan buka, dan kita akan tengok adakah Bitcoin mula pump naik ke atas dan meningkatkan dominasi dia, then dia boleh shoot naik atas lah. Kalau tak tuan-tuan puan-puan, dia akan turun lagi bawah, and next resistance next support dia adalah sini, sekitar 41%, iaitu sama dengan yang ni pula, sama dengan yang ni. So maksudnya kalau dia dominasi ni turun, harga Bitcoin naik, alhamdulillah lah, altcoin pun akan naik jugalah kan. Tapi kalau dominasi ni turun, harga dia pun turun, then it's not really good thing lah untuk altcoin. So kita nak tengok adakah dia akan turun lagi atau naik lagi. Okay, so ini bahagian Bitcoin dominance yang kita nak tengok. Okay, so berbalik kepada dia pergi ni pula. Okay, tak apa, kita tukar balik. Okay, so berbalik kepada kita punya harga ni. Okay, now kalau tuan-tuan perempuan tengok this whole pergerakan ni sejak 26 Julai, dia memang follow channel ni naik ke atas. Dia memang trading dalam channel ni. Channel yang saya letak ni, pergerakan dia memang dalam channel ni, kecuali pada 2 Ogos tu dia jatuh, tetapi dia buat descending wedge macam ni, and then dia naik balik, dan dia terus trading dalam channel ni, which is a good news lah, sebab kita dah boleh buat prediction bila dia punya higher high and bila dia punya lower low, untuk kalau nak buat short term trading, then boleh follow dia punya pergerakan dalam channel ni lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kalau saya buka in 1 hour chart okay, dalam 1 hour chart ni, ni orang panggil nama dia Bud Simpson movement. So ini kalau tuan-tuan puan-puan tengok, kalau dekat belah bawah ni, volume dia rendah. Volume dia rendah tuan-tuan puan-puan dekat bawah ni. So maksudnya lepas dia dah break resistance level yang 46k, ingat tak kita duk cerita dia kena break 46k, dia dah break, tetapi volume dia dah tak support dah. Volume dia dah tak support untuk dia terus naik ke atas ke 48 ke 50k. Volume tak support, and whales dia did their manipulation, and then dia berjaya tekan, tak bagi dia pergi sampai sini, and then eventually dia pun dah start drop dah. Sebab ni pergerakan dia macam itulah kepala Simpson kan. Ini rasanya ramai tuan-tuan puan-puan dah tengok dah dekat Facebook ke mana-mana, orang duk share kan. Sebab apa? There has been some manipulation. So dia tak berjaya lah pergi sampai 48k. Kalau ikutkan channel ni, max dia boleh shoot sampai 48k, tapi benda tu tak berlaku. Dia pergi 47k, dia buat pergerakan ni sideway, tak nampak dia punya hala tuju, dia jatuh. So lepas dia jatuh, dia pun menuju weekend kan. So of course sekarang volume rendah. So that is why harga sekarang tengah makin jatuh. Okay, namun tuan-tuan puan-puan tidak perlu panik. Sebab apa? The support kita adalah sekitar 45.4k. Okay, mungkin dia akan drop bawah sikit ke 45k ke kan, but then probably dia akan bounce balik
probably lah dia akan bounce balik. Okay, so itu adalah pergerakan Bitcoin on this very short term movement. Okay, sebab kalau kita tengok dekat sini, kalau dia berlaku inverse head and shoulder then it will be very good kan. So ni kan, lepas tu ni dia turun kan. So at this point of time, saya ingatkan mungkin dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni, memang ini adalah very bullish signal, dia boleh shoot up. Tapi pergerakan tu tidak berlaku, dia terus break kat sini and then dia buat pergerakan yang ni pula kan. Then dia terus jatuh. Tapi tak apa, there is always next time untuk Bitcoin break balik this particular line 46k ni. Okay, so in another way, tuan-tuan puan-puan boleh katakan this particular thing yang bulat ni adalah fake out. Ni another word lah. Okay, so itu adalah pergerakan short term Bitcoin. Okay, sesukacitanya saya ingin menunjukkan dekat plan B punya analisis. So kalau tuan-tuan puan-puan pernah tengok video-video yang dulu pun, saya pernah cover tentang S2F model ni, antara model yang orang gunalah daripada plan B ni untuk buat prediction harga Bitcoin, untuk buat prediction. So pada bulan Jun 20 Jun dia ada bagi tahu bahawa ini adalah senario yang mungkin akan berlaku lah. Okay, so dia kata pada bulan Jun waktu tu harga dekat 34k waktu tu lah, dengan China buat hal kan, duduk create, bukan duduk create FUD, memang betul-betul dia duduk ban Bitcoin dan sebagainya. So dia pun kata based on model ni, model yang dia buat ni, ini adalah prediction daripada plan B. Ini prediction dia. Okay, so mungkin tepat, mungkin tidak, tapi dalam konteks ni, dalam ayat yang dibagi tahu ni, Ogos 47k, which is dah berlaku dah, Bitcoin dah sentuh 47k. Tapi dia kata September dia akan jadi 43k. Ini kita tak tahu tuan-tuan puan-puan. So ni tuan-tuan puan-puan boleh take note. Okay, this is not a financial advice lah kan, tapi bagi saya ini adalah some info yang tuan-tuan puan-puan boleh simpan. Okay, so September dia predict 43k. So probably Bitcoin akan buat correction throughout this September ke kan. Tapi Oktober dia kata dia akan pergi balik 63k, which is dia punya all time high dia yang lepas. November 98k dan Disember 135k tuan-tuan puan-puan. Okay, so tuan-tuan puan-puan boleh take note lah based on apa yang S2F model ni. Sebab ramai juga yang kritik, ada yang kata S2F model ni tak berapa tepat lah dan sebagainya. So kita tengok macam mana, sebab so far sejak dari 2011 nampak je dia memang ikut lah based on S2F model. Tapi in future kita tak tahu. So tapi apa pun kita boleh gunakan benda ni sebagai informasi tambahan. Alright, now kita tengok dekat Ethereum. Baik, Ethereum pun sama juga. Dia saya buat dua channel. Satu channel yang hari tu on 27 Julai dia trade dekat channel ni, and lepas dia break channel yang pertama ni, kita pergi dekat channel yang kedua pula. So dia tengah trade dekat channel ni. So most likely bila dia drop dekat sini sekitar 3081 dolar, then dia kemungkinan akan naik balik. Tapi boleh juga dia turun bawah, tetapi saya nampak 3000 ni adalah satu support level yang sangat-sangat kuat untuk Ethereum, and most likely kalau dia pergi 3000 then dia boleh bounce ke atas balik lah. Okay, so sekarang ni tuan-tuan puan-puan, Ethereum ke Bitcoin ke kan, yang penting adalah kena establish satu support level yang kuat. So Ethereum kalau 3000 ni boleh jadi satu support level yang kuat, then sangat-sangat baguslah untuk pergerakan Ethereum. Sebab kita pun dah nampak dah sejak London hard fork ni memang things are going very positive dengan Ethereum. Okay, so even kalau kita buka dekat daily chart pun kita boleh nampak dia memang tengah trade dekat sini. Dekat sini dia memang follow lah this particular channel. This particular channel dia tengah follow. Kita nak tengok mampukah dia break channel yang ni pula. And the best case untuk Ethereum adalah masuk dalam sini. Sebab apa?
all this while sejak dia buat start dia buat breakout kan, 1000 dia break 1000 berapa ni 900 macam tu kan. Dia memang trade dalam channel ni tuan-tuan puan-puan. Dia memang trade dekat sini. Dia memang trade kat sini. So the best thing adalah untuk Ethereum kembali ke dalam sini, which is very very good. Sebab kalau dia dah masuk dekat sini, then harga Ethereum nanti adalah sekitar 4000. Adalah sekitar 4000. Itu adalah harga yang kita sangat-sangat harapkan, sebab last dia duduk sekejap je dekat 4000. Timing dia duduk 4000 sekejap je sebelum dia jatuh. Okay, so mungkin ada yang terbeli dekat pucuk dan sebagainya, mohon bersabarlah kan. Tapi kalau dia nak jual apa pun, itu adalah kripto masing-masing kan. Okay, so kalau dia masuk balik dekat sini memang cantik lah, sekitar 4000 lebih. Dan nampaknya benda tu boleh berlaku sebab 3500 ni adalah resistance yang pertama. Dan kalau dia break 3500 ni, dia boleh pergi balik masuk dalam ni. So hopefully benda tu boleh berlaku lah dalam masa yang terdekat. Next kita tengok pergerakan Ethereum dan Bitcoin. So kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan dan puan. So all this while Ethereum dia duduk trade dekat sini. Trade dekat sini dan dia berjaya breakout dekat 0.06 BTC. Dan lepas dia breakout, sekarang dia buat lagi satu. Ini mini lah, ini mini triangle. Yang ni besar punya triangle kan. Ini mini triangle, ini hanyalah pergerakan short term. Dan insya-Allah lah kita harap by esok kita boleh nampak either dia jatuh ke bawah ataupun naik ke atas. Okey. Sekiranya Bitcoin harga tiba-tiba shoot balik naik ke atas dan Ethereum tak bergerak banyak, then dia akan jatuh lah. Dia akan jatuh keluar daripada sini, mungkin masuk balik dekat sini. Tapi kalau Bitcoin terus bergerak sideways, tapi Ethereum buat big move dia, then dia boleh breakout. Dia boleh breakout. Okay, so kita tunggu by esok macam mana apa pergerakan Ethereum. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak perkongsian analisa technical for Bitcoin dan juga Ethereum. Dan sekarang ni kita nak cerita tentang Cardano. Okay, so Cardano ni antara coin yang mana community dia memang sangat-sangat solid tuan-tuan dan puan. Seperti mana XRP, Cardano pun ada community dia yang sangat strong. Dan ini saya nak share dekat tuan-tuan dan puan. Sebenarnya Cardano waktu dia mula-mula launch sekitar 2016 dan sebagainya, saya pernah membeli Cardano dan ini kesilapan yang saya pernah buat. Kesilapan saya adalah saya jual Cardano pada tahun 2017 kalau tak silap. 2017 saya convert kepada EOS, EOS kan. So EOS sebab apa? Sebab Cardano waktu tu saya nampak lembab sangat. Sebab dia memang lama, dia punya timeline pun agak lama. So yalah, waktu tu kita baru few years in Bitcoin, so kita pun tengok asal lembab kan. Tapi waktu tu boleh kiranya boleh bersabar lagi lah, tak apa, memang nampak long term kan. Tapi tiba-tiba ada datang CryptoLang EOS dengan dia punya marketing dia dan sebagainya, and even dia pun bawa naratif Ethereum killer dan sebagainya. Saya pergi convert Cardano semua kepada EOS. Tapi tuan-tuan puan-puan pun dah nampak dah apa yang jadi pada EOS. So itu adalah antara pengajaran yang saya sendiri dapat. Sebab apa? Some project memang dia nampak bagus, tetapi mungkin dibuat dalam keadaan yang terburu-buru sampai akhirnya projek tu gagal. Itulah yang berlaku pada EOS. Okey. So Cardano pula dia sangat-sangat slow. Dia a bit extreme. Kalau EOS terburu-buru akhirnya terciduk. Terciduk ni tak nak kata terciduk taklah. Projek tu masih ada, cuma dia dah tak segah dulu. Sebab apa? Satu waktu dulu EOS pernah duduk di tangga ketiga cryptocurrency di belakang Ethereum. Dia pernah pecut XRP semua, dia pecut sekitar 2018 dia duduk di tangga ketiga. Memang nampak memang boleh go. Tetapi in terms of dia punya blockchain, dia punya consensus mechanism ni bermasalah.
So that's why ramai developer yang keluar. Ramai orang keluar daripada EOS, dia pergi dekat projek lain. So that's why EOS dah kurang gah sekarang. Cardano pula on the other hand bersabar, dan community dia semakin grow. And now memang nampaklah dia memang build betul-betul dia punya foundation, and sekarang ni adalah waktu untuk dia buat smart contract. Dan bila saya cerita Cardano nak launch smart contract, it's not about launching smart contract tuan-tuan dan puan. Kita kena faham, smart contract ni macam-macam benda boleh buat. Bitcoin dia tak ada smart contract. Okay, dia tak ada orang nak buat smart contract. So dia tak ada decentralized application macam DeFi, NFT, semua tak ada atas Bitcoin. Blockstack ada dia buat, tetapi dia bukan menggunakan Bitcoin sepenuhnya. Okay, tetapi Ethereum on the other hand, DeFi, borrowing and lending, NFT, DAO, macam-macam use case ada dalam Ethereum. Okay, dan sekarang ni bila Cardano kata dia nak buat smart contract dia nak launch, maksudnya NFT boleh ada dalam tu lepas ni, DeFi boleh ada dalam tu, lagi apa lagi, macam-macam lah, DAO, staking, macam-macam. Staking sekarang dah ada, sorry. Tapi use case yang baru-baru nanti akan datang. Mungkin Oracle, semua boleh datang dalam Cardano. That is why bila Cardano kata dia dah ada satu tarikh launching smart contract, harga dia dah lepas $2. So memang ini satu perkara yang sangat besar untuk Cardano. Okay, so satu lagi yang saya nak share, mana-mana projek bila kita kata decentralization ni dia adalah proses. Dia tak adalah kita kata bila kita sebut decentralized terus dia dah decentralized. Tidak tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan follow even Bitcoin, asalnya start daripada Satoshi Nakamoto. Yes, kita tak tahu siapa Satoshi Nakamoto, tapi kita tahu waktu dia start benda tu adalah centralized. Tetapi bila miners makin lama makin ramai yang datang, that is how dia menjadi semakin decentralized. So that is why Bitcoin sekarang dah jadi the most decentralized punya project lah. So that is what Cardano cuba nak buat actually. All this while dia tak launch smart contract dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ini yang banyak orang yang tak faham tentang Cardano. Sebab Cardano adalah dia cuba nak jadi the most decentralized proof of stake mechanism. Sebab sekarang ni kalau kita sebut decentralized proof of work, which is Bitcoin dan juga Ethereum, Cardano dia guna proof of stake. So sekarang ni bila dia dah launch, dia dah jadi the most decentralized proof of stake. Saya akan tunjukkan bukti dia. Bukti dia kita akan tunjuk. Okay, so now kita tengok. Kita tengok dekat ni. So ini sebenarnya video saya post dekat belah ni. So mainnet Alonzo era on Monday September 12. Okay, so tuan-tuan puan-puan yang mana yang hold Cardano dan sebagainya, make sure take note Monday Isnin September 12 ni adalah pelancaran mainnet dia lah. Okay, so of course dia dia tak semestinya kalau kata September 12 dia akan berlaku. Mungkin akan ada kegagalan dekat network dan sebagainya kan. Tetapi based on apa yang kita nampak, all this while upgrade yang Alonzo pula Cardano cakap ni, setiap kali dia bagi tahu Mary Fork update ke apa ke kan, benda tu memang berlaku. Okay, benda tu memang berlaku. Sebab previous update pun dia nak buat Cardano native asset. Benda tu berlaku. Memang boleh buat coin dekat Cardano. Actually boleh buat coin dekat Cardano, tapi sebab tak ada smart contract, coin tu tak boleh nak guna. Okay, so 12 September. Okay, dan ini antara marketing strategi yang Cardano buat. So dia tahu on 12 September macam-macam benda akan boleh berlaku. Maksudnya projek-projek yang disimpan in the pipeline mungkin akan mula activate dan sebagainya kan, sebab smart contract tu dah boleh guna. So apa dia buat? Dia kata on 25 ke 26 September, kira-kira 2 minggu kot. 2 minggu lepas pelancaran smart contract, dia akan buat Cardano Summit. Ini adalah event, local meetup event. So setiap negara setiap bandar di seluruh dunia boleh apply untuk buat event lah kan. Tapi rasanya event ni event face to face kot. Event face to face
malangnya kita dengan PKP ni saya tak pastilah macam mana nak buat kan. Tapi sebenarnya untuk mengetahui tuan-tuan puan-puan, Cardano ada komuniti di Malaysia. Kalau dekat Twitter, tuan-tuan puan-puan boleh search Cardano Malaysia. Kalau internet laju, saya boleh tunjuk. Kalau tak, maafkan saya. Ni Cardano KL. Tuan-tuan puan-puan boleh search. Saya tak pasti kalau Cardano Malaysia boleh buat this event kan. Tapi apa pun tertakluk kepada kita punya PKP kan. Tapi kalau contoh dapat buat then maybe Cardano Malaysia boleh consider lah buat local meet up. Even Charles Hoskinson pun bagi shout out dekat Cardano Malaysia. So benda ni actually very very good tuan-tuan puan-puan, sebab bayangkan kalau Cardano one day gonna be something very big. Macam sekarang pun dah besar dah, tapi dia dah jadi macam level Ethereum dan sebagainya. So benda ni sangat bagus sebab kita dekat Malaysia pun dah ada one Cardano community yang memang someone or somewhere yang orang boleh refer. Sebab sebelum ni actually ada Bitcoin Malaysia semua ada juga, tapi Cardano ni is something new. Something new yang orang tengah look forward. Okay, so next kita nak tengok in terms of dia punya staking. So Cardano, antara benda yang bagus tentang Cardano adalah kita boleh tengok dia punya stake value dia sangat-sangat tinggi. 70% dah tuan-tuan puan-puan. 70% Cardano paling top. Ethereum pun 5.6. Sebab apa? Sebab most of people masih buat mining. A lot of people still on the mining punya side. So inilah cabaran Ethereum. Nak transfer dari proof of work kepada proof of stake, ini adalah cabaran untuk Ethereum. So hopefully by next year Ethereum boleh convert lah. Okay. Dan next is Solana. Solana pun tinggi juga. Dan Polkadot dan sebagainya. Saya personally, saya tak buat banyak staking. Dan saya tak buat staking di exchange. Sebab saya tak suka simpan kripto lama-lama dekat exchange. Kalau untuk trading je. So antara yang saya personally suka untuk staking adalah Cardano dan juga Polkadot lah. Ini dua je saya fokus. Saya tak adalah fokus macam-macam staking kan. Tapi yang main adalah Polkadot dan Cardano, sebab Polkadot punya reward dia tinggi 13%. Of course dia ada banyak lagi kripto yang boleh bagi reward yang lebih tinggi, tapi saya tengok antara top kripto yang reward tinggi adalah Polkadot. Dan in terms of decentralization, saya support Cardano sebab saya nampak kalau total stake dia ni tinggi, the higher the staking punya percentage, the more decentralized the project is. Okay, so Solana pun stake dia tinggi juga, tetapi Cardano adalah lebih decentralized. Kenapa? Ni saya nak tunjuk. Okay, the thing is, kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat Cardano Scan ni, Cardano Scan, ni macam Ethereum dia ada Etherscan, so Cardano dia ada Cardano Scan. Stake pool dia adalah 2962 tuan-tuan puan-puan. 2962. Maksudnya ini adalah most decentralized proof of stake. Proof of stake consensus mechanism lah. Okay, so this is the reason kenapa Cardano tidak bawa smart contract terlalu awal. Sebab apa? Sebab dia nak betul-betul securekan decentralization dekat dia punya blockchain network dia. So sekarang ni Cardano, okay, kita compare dengan Solana So ni 2962. Solana, Solana is 905 validator. Okay, dia decentralized juga. Bukan bermaksud Solana is centralized, tetapi Cardano is more decentralized daripada Solana. Dan yang paling ceroy sekali adalah Binance. Sebab apa? Binance validator dia adalah 21. Kalau anything happen to these 21 people, habis. Because the whole blockchain for Cardano punya Binance punya blockchain ni, Binance Smart Chain ni bergantung kepada 21 orang. Most likely 21 orang ni adalah staff Binance. Kita tak tahu. Which is why saya tidak begitu gemar terhadap Binance Smart Chain lah, because of dia punya level of decentralization dia sangat rendah. Okay,
So back to Cardano, this is the part. Okay, sebab tu saya kata saya belajar daripada yang dulu EOS dia terburu-buru nak buat semua dan sebagainya, tetapi bab decentralization dia fail, projek tu gagal. Okay lah, bukan gagal lah, projek tu jadi macam tak hype sangat dah macam dulu. Okay, tapi Cardano dia berjaya secure this part. Ini yang paling penting, the decentralization punya part. Dan saya rasa maybe dia boleh pergi 3,000. Okay, so the more decentralized the project, the more decentralized the crypto tu, dia punya blockchain, maksudnya lagi secure, lagi kuat dia punya blockchain. Okay, so that is the part di mana bila dia dah secure dia punya decentralization, bila dia buat smart contract, benda tu akan jadi lagi mudah. Dia boleh tampung banyak dApps dan sebagainya lah. Okay, so which is why Cardano dengan level sekarang ni pun Binance kan diorang bersaing, Binance dengan Cardano kan. Tapi Binance kita nampak daripada exchange, bila dia launch Binance Smart Chain, nampak tak dia punya harga naik mendadak. So Cardano dia belum start lagi dia punya smart contract, hanya dengan pengumuman dia dah overtake Binance. Dan bila the actual smart contract tu dah ada nanti, then dia punya harga akan naik lagi tinggi. Okay, so ada yang mungkin tanya apa prediction for Cardano kan. Okay, so katakanlah kita buka CoinGecko ni. Okay, alamak. Okay, tuan-tuan puan-puan, so katakan bagi saya Cardano memang bawa naratif Ethereum killer, tetapi saya tidak bersetuju that part. Sebab Ethereum dah lama ada dalam industri kripto, and dah banyak investor besar dah mula invest dalam Ethereum. So to say that Cardano akan bunuh Ethereum, dia macam something yang a bit over. Tetapi Ethereum perlukan pencabar, dan Cardano datang sebagai satu pencabar yang sangat kuat, adalah sangat-sangat bagus dalam industri kripto. So katakan Ethereum dari market cap 370 bilion ni bergerak ke 1 trilion. 1 trilion. So kita boleh jangkakan Ethereum go to 10k. So most likely yang akan ambil market cap Ethereum, which is around 300 lebih bilion ni, adalah Cardano. Ini hanya saya punya prediction, not a financial advice. Okay, so katakan 60 nak pergi 300 ni 5 kali ganda. Ni market cap sekarang ni market cap sekarang, darab 5 bolehlah dapat dalam yang ni, dapat dalam ni. Okay, so katakan ini target kita, Cardano, untuk reach this particular market cap Ethereum yang sekarang ni kan. Sebab kalau Cardano pergi sini, most likely Ethereum akan pergi 1 trillion lah kan. So harga sekarang $2 ni, tuan-tuan puan-puan, darab je dengan 5. Darab dengan 5, so lebih kurang $10 untuk Cardano. Okay, $10 untuk Cardano. So this is saya punya price prediction lah. Tak tahulah ada orang nak kata hopium ke, mengarut ke, saya tak kisah. Okay, sebab selalunya saya buat valuation based on the market cap. So ini adalah bagi saya sangat-sangat achievable. Kalaulah bull run ni berterusan. Okay, ini kita cerita kalau bull run berterusan. Kalau tiba-tiba bearish, then of course benda tu tak berlaku, kena tunggu next bull run lah. Tetapi kalau katakan kita masih dalam fasa bull run, $10 bagi saya tak ada masalah untuk Cardano. So that's why kita kena fikir long term. Okay, so ini adalah kenapa that decentralization part yang saya sangat-sangat nak tekankan. Okay, so next, kalau kita tengok apakah planning seterusnya. Okay, sebab apa? Kita dah nampak Cardano dah nak buat dah dia punya smart contract. So what next is adalah kita kena tengok projek-projek apa yang akan mula menapakkan diri di dalam smart contract Cardano ataupun di dalam Cardano. Macam contoh kan, Ethereum dia ada dia punya dApps dia yang memang kuat. Uniswap ada,
Lagi apa lagi, kalau dalam NFT ada Axie Infinity, ada Decentraland kan. So all this kind of thing akan juga berlaku di Cardano. Itu tuan-tuan puan kena start predict dari sekarang dan kena start aim dari sekarang. Okay, sebab sekarang ni Cardano dia dalam fasa, of course dia akan naik. Tetapi projek-projek decentralized application yang akan ada dalam Cardano, dia akan meroket lagi tinggi tuan-tuan puan-puan. Okay, so ini adalah ekosistem yang akan start, tuan-tuan puan-puan akan start nampak lah dalam Cardano kan. So antara yang saya tengok very berpotensi, of course Launchpad, card starter, Occam Laser, lending and borrowing, Liquid, which is kalau kat Ethereum ada Aave, dekat Cardano ada Liquid. Lebih kurang macam itulah kan. And then of course NFT, cnft.io is something saya look forward jugalah untuk Cardano. Okay, so apa yang kategori-kategori ni semua ni yang dalam Ethereum ni akan ada dekat Cardano juga. Wallet, Zero Wallet kan. So ini adalah antara yang kita kena start tengok dari sekarang. Bila Cardano dah start nanti, semua ni akan boleh digunakan, and of course harga-harga diorang ni pun akan start meroket jugalah. Okay, so sebab Cardano ni sekarang ada peluang, tetapi mungkin dia boleh naik 5 kali ganda. Yang ada dekat sini ni mungkin boleh naik 10 kali ganda, 20 kali ganda, kita tak tahu. Dan lagi satu yang sangat-sangat saya suka dengan Cardano ni adalah dia buat project Catalyst. Okay, ini dia sekarang ni dekat Fund 6. Dia baru launch semalam ke 2 hari lepas, Fund 6. Jadi Cardano dia akan tawarkan funding kepada mana-mana crypto project yang nak build diorang punya dApps dan project atas Cardano. So diorang kena hantar proposal, and based on proposal tu Cardano akan bagi funding yang diorang rasa sesuai lah. Okay, so ini saya just show Fund 3 sebab nak dapatkan result ni memang payah. Diorang tak release. Dia tak release. Memang kalau ada orang dalam boleh dapat lah kan. Tapi saya tak ada orang dalam, saya just Google jumpa. So contoh kenapa saya kata Liquid is something big, sebab memang diorang dapat fund daripada Cardano. DeFi liquidity pool, Liquid. So saya nampak okay, Liquid bila dia launch nanti, this is something kita boleh ni lah. Cuma itulah, Liquid ni macam Aave. So in terms of dia punya kepatuhan syariah tu ada problem sikit. Tapi tak ada hal, ada banyak lagi projek-projek yang akan launch dekat Cardano yang memang boleh saya boleh invest lah kan. So ini adalah contoh-contoh projek-projek yang mendapat fund daripada Cardano. Okay, so banyak. So this is the part yang saya suka dekat Cardano ni, sebab ya betul, sini adalah macam-macam projek nak masuk, tapi kita nak pilih projek yang mana ada sokongan daripada Cardano itu sendiri. Itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab masalah sekarang yang kita nampak dekat contoh dekat Binance kan. Binance Smart Chain banyak rug pull, banyak projek-projek yang bermasalah dan sebagainya. Not only in Binance Smart Chain, even dekat Ethereum pun sama juga, lebih kurang ada projek yang buat rug pull dan sebagainya. Tapi Ethereum dia tak kisah. Sebab apa? Sebab dia dah besar sangat. And dia dah ada few dApps yang memang betul-betul support dia, macam Uniswap, macam Aave kan. So bagi dia, kalau macam projek kecil-kecil buat benda tu tak ada hal. Tapi Cardano dia adalah dia baru nak buat smart contract dia. So of course dia nak pilih dApps yang memang sangat-sangat berpotensi dan berkualiti untuk menapak dalam Cardano. Okay, tapi nanti bila projek-projek ni jadi besar, then next time ada projek baru datang dia buat rug pull, mungkin tak ada Cardano dah tak kisahlah kan. Tapi Cardano dia tak nak gagal. Dekat smart contract punya launch nanti, dia tak nak gagal. That is why dia buat projek Catalyst untuk membantu mana-mana projek yang nak build something dekat Cardano. Cardano akan bagi support, akan bagi funding. Okay, so projek-projek inilah yang kita kena target. Projek-projek inilah yang kita kena target untuk invest, so that kita tahu dia potensi ataupun kebarangkalian untuk dia buat rug pull, untuk dia gagal tu adalah sangat-sangat rendah. Sebab memang Cardano sendiri akan guide dia orang. Contoh macam tadilah Liquid, and even some of the other project juga macam Zero Wallet, semua tu dapat dia punya
fund lah kan, catalyst fund. Cuma nak tahu result tu yang payah. Nak tahu result tu yang payah. Diorang tahu internal lah kot kan. Tapi kalau kita dapat tahu siapa yang dapat funding tu, kita dah boleh target dah. So let's say kalau tuan-tuan puan-puan, ini bukan financial advice, ini saya cerita strategi saya. So kalau ada duit lebih, dah boleh pump dah dah boleh beli token-token ni. And of course bila dia dah meroket, terpulang lah nak jual, nak take profit dan sebagainya. Tapi ini adalah next stage, next investment strategi saya lah untuk Cardano. Okay, sebab Cardano memang nampaknya smart contract dia pun dah nak on dah nak live. So next adalah projek-projek ni. Dan specifically saya tengok, ini pandangan saya, NFT memang boleh grow dengan sangat baik dekat Cardano. Sebab apa? Sebab macam Ethereum, fees tu sangat-sangat tinggi. Even kalau nak main game dan sebagainya kan, memang setiap kali nak main game kena bayar fees. Even dekat Binance Smart Chain pun sama juga. And few games sekarang ni saya nampak dekat Binance Smart Chain sangat-sangat menguntungkan lah kan. Macam CryptoZone, macam apa lagi entah, Drake Ball, macam-macam game ada. And memang boleh buat, kalau contoh kita invest duit tu, dalam 2-3 hari boleh dapat balik lah. Tapi still dekat Binance Smart Chain boleh jadi rug pull dan sebagainya. Still it's a very high risk. So Cardano pula on the other hand, of course dia punya fees pun dia kata it will be very very low. So NFT memang boleh grow dengan sangat-sangat baik dalam ekosistem Cardano lah. Ini pandangan saya dalam banyak-banyak use case. Sebab saya rasa macam DeFi semua kan, Ethereum still strong. Tapi on NFT pun Ethereum masih kuat juga. Tapi bagi saya Cardano kalau nak tapau, dia boleh tapau dengan mudah bab NFT itu. Okay, sebab Mark Cuban pun sama juga. Mark Cuban dia suka Ethereum sebab NFT. Dia nampak part NFT dan dia nampak NFT hidup dekat Ethereum, so Ethereum paling power. Dan kita pun faham Mark Cuban dengan Charles Hoskinson kan, founder Cardano pun pernah berdebat dan sebagainya. Kalaulah banyak NFT yang ada dalam Cardano punya ekosistem nanti, dia fokus dekat NFT, then there is something big. That means one portion of the thing yang Ethereum tengah conquer ni, Cardano boleh ambil. Saya personally lah kan, sebab NFT dekat Ethereum sangat mahal. So saya akan tengok Cardano punya NFT. Kalau nak masuk, then it will be Cardano punya NFT lah. Ini hanyalah saya punya personal punya pandangan peribadi je lah kan. Mungkin betul, mungkin salah kan. Okay, so inilah sedikit sebanyak update Cardano yang saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan. Okay, saya bukanlah fan Cardano dan sebagainya. Saya tak ada fan mana-mana kripto sangat pun. Janji kripto yang menguntungkan, kita jadi fan lah kan. Itu sahaja. Okay, so itu saja pandangan saya tentang Cardano. Kalau tuan-tuan puan-puan ada any input atau update tentang Cardano, boleh komen dekat bawah ni. Dan jangan lupa untuk like video ni, subscribe dan juga share. Sebab apa? Sebab of course algoritma tentang kripto ni YouTube kena tahu. Walaupun ini adalah channel daripada Malaysia, tapi algoritma dia tetap adalah algoritma kripto. And this will push lagi ramai orang untuk masuk dalam cryptocurrency dan juga blockchain, which is the future of technology. Okay, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.